Masuk pun. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, kita mulakan kelas dengan membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Amin. Ya, alhamdulillah, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sama-sama kita berkumpul di Google Meet ya bagi menjayakan kelas kafa kita ya, iaitu kelas agama petang kita. Subjek hari ini ialah Lughatul Quran ya, ataupun bahasa Arab ya, kalau mengikut jadual yang telah diedarkan. Dan saya mengucapkan selamat datang kepada murid-murid tahun 6 ya, yang dahulunya 5 Ali ya, sekarang ni 6 Ali lah ya, 6 Ali, iaitu majoritinya ialah murid 6 inovatif. Selamat datang ke kelas saya ya. Jadi seperti yang sedia maklum, ada di kalangan awak ni yang sudah mengetahui ya bahawa tersebarnya surat tentang penangguhan peperiksaan UPKK. Siapa ada dengar? Saya dengar. Okey, mungkin ada di kalangan penjaga awak yang dah cakna ataupun dah tahu mengenai penangguhan kelas penangguhan peperiksaan UPKK. Ya. Setakat ni pengumuman rasmi di TV belum ada ya, tapi surat dah ada. Kemudian di Facebook ya, di Facebook Menteri di Jabatan Perdana Menteri lah ya, Menteri Agama kita yang terbaru pun dah maklumkan bahawa peperiksaan UPKK akan ditangguhkan ke bulan apa? Bulan November ya, jadi maknanya tambah lagi 1 bulan ya. Sebelum ni seperti dalam jadual bulan 10, tapi kali ni ditangguh pula bulan November. Lagi lama, lagi banyak masa untuk awak membuat persiapan dan juga ulang kaji ya. Jadi anggaplah ini sebagai satu rezeki ya. Mungkin dari satu pihaknya, alamak lagi lama ya. Nak buat apa pun tak selesa kan, nak buat ini pun takut sebab tak baca buku lagi, nak buat apa pun tak teringat-ingat tak ulang kaji lagi, sebab makin lama pula peperiksaan UPKK tu. Tapi ini rezekilah ya. Sebelum ni kawan-kawan awak tak ada pun tangguh-tangguh ya, tapi awak kali ni ditangguhkan. Lagi panjang masa awak, lagi banyak subjek-subjek yang kita boleh ulang kaji ya. Begitu juga dengan tahun 6. Sebelum ni mungkin kamu masih lagi tidak mengambil kisah lah. Tak ambil kisah sangat sebab apa? Tak tahu jadi ke tak ya. Jadi menurut info yang terkini, jadi. UPKK on seperti biasa, dan dalam surat yang terbaru tahun 6 terlibat juga ya, akan menduduki peperiksaan UPKK bersama dengan adik-adik tahun 5 ya. Tidak awak pun kena ulang kaji ya. Sentiasalah buka buku nota padat UPKK tu untuk mengulang kaji ya. Jangan harap bila ustaz suruh saja baru awak buka. Bila ustaz tak suruh awak tak buka buku tu. Okey. Jadi pada hari ini ya, kita akan sambung pelajaran bahasa Arab kita ya. Pada minggu-minggu sebelum ni kita ada belajar mengenai al-jumlah. Ingat tak? Ingat. Al-jumlah yang dimasukkan dalam bahasa Arab ni bukan jumlah ataupun total ya. Bukan jumlah matematik tu. Jumlah yang dimasukkan kat sini apa dia? Ayat. Ya, ayat. Seperti yang awak ingat lagi ya, yang saya ajar awak pada minggu-minggu sebelum ni, al-jumlah terbagi kepada berapa? 2. Al-jumlah terbagi kepada 2. Siapa boleh sebutkan apa dia?
Al-jumlah al-ismiyah dan juga al-jumlah al-fi'liyah. Boleh nampak tak kat skrin tu? Boleh, boleh. Boleh ya, patut lancar je Okey Al-jumlah ataupun ayat ayat dalam bahasa Arab terbagi kepada dua Murid tahun 6 ambil perhatian ni jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah, iaitu jumlah ismiyah ayat namaan. Apa maksud ayat namaan? Kata nama Ayat yang dimulakan daripada nama dulu. dimulakan dengan Nama. kata apa? Kata nama. Al-jumlah ismiyah, ayat yang dimulakan dengan kata nama. Jangan lupa dah bagi tahu dah ni. Okey. Kemudian al-jumlah al-fi'liyah, ayat yang dimulakan dengan kata Kerja. kata kerja Okey. Ayat ataupun jumlah ismiyah kita dah belajar cuma kita nak sambil lalu ni kita ingat semula Jadi jumlah ismiyah iaitu ayat yang dimulakan dengan kata kerja dibagikan dengan dikenali dengan beberapa tanda lah. Yang pertama ialah nama orang Awak itu ada bagi contoh-contoh nama orang kan. Nama orang. Kemudian nama orang tahu nama orang? Tahu. Nama orang kan. Kemudian kata ganti nama kata ganti nama dhamir tu lah. Huwa huma hum tu kan. Huwa huma hum hiya huma hunna kan. Okey, yang tu ialah kata ganti nama Kalau ayat tu bermula dengan huwa yazhabu, maknanya ialah jumlah ismiyah sebab dimulakan dengan huwa kalau perempuan huwa ke hiya? Kalau perempuan huwa ke hiya? Ya. Hiya, okey. Hiya tazhabu. Dia pergi, dia perempuan. Hiya tazhabu. Mula dengan hiya, awak jawablah itu jumlah ismiyah. Ayat yang dimulakan dengan kata nama senang saja saja cara nak mengenal pastinya. Kemudian yang ketiga kata tunjuk. Kata tunjuk iaitu isim isyarah iaitu haza, hazihi kan, hunaka okey, itu ialah kata tunjuk Jadi kalau ayat tu dimulakan dengan isim isyarah haza maktabun, itu ialah jumlah ismiyah lah sebab ada jumlah, sebab dimulakan dengan isim isyarah haza hazihi saburatun fil fas. Ini ialah papan putih ataupun papan hitam di dalam kelas. Hazihi dimulakan dengan hazihi. Jadi jumlah ismiyah dimulakan dengan isim isyarah. Kemudian yang keempat ada apa tu? Yang keempat ada apa? Ada apa? Tengok skrin. Di awal perkataan. Ada apa? Huruf Alif alif. di awal perkataan. Dinamakan alif lam ma'rifah Alif lam kalau dalam ayat tu dimulakan dengan al madrasah ad-darajah basikal kemudian as-sayyarah kereta, semuanya kalau dimulakan dengan alif lam saja itu ialah kata nama kata nama orang iaitu nama khas. Nama orang boleh tambah alif lam tak? Saya beritahu hari tu. Nama orang Apa tadi? nama khas Tak. Al-Mukri. Kalau mengikut sebenarnya kalau orang Arab selalulah banyak nama dia al-al tapi orang Malaysia ni tak adalah al-al Okey, baik. Itu secara inilah ulang kaji sikitlah sebab dah okey, yang ni awak tengok balik. Okey, apa dia domain domain kata ganti nama. Siapa nak baca domain tu? Siapa nak baca? Dah baca dah ni. Saja saya nak ulang kaji je supaya murid tahun 6 pun dapat sama-sama. Siapa nak baca domain?
Saya nak. Baca. Silakan Hamzah. Hamzah, Saya Zulfaqar. Siapa tu? Ni, Zulfaqar. saya ni Zulfaqar. Baca. Yang baca dulu domir. Apa dia contoh-contoh domir? Wa, Okey. anti, uya, Okey. Ana, wa, anti, uya, ana, anta, nahnu. terima kasih Zulfaqar. Terima Ya, kasih. anta. Ya. Kat situ ada salah ejaan lah huya tu ya. Saya ambil ni daripada ustazah sekolah agama rendah ya. Kita sama-sama share. Dia dapat pahala ya. Kita panjang-panjangkan ya. Sebab saya tengok nota dia bagus ya. Okey, yang kemudian ismun. Contoh nama. Siapa nak baca? Siapa nak baca? Contoh nama. Siapa nak baca? Saya. Silakan. Siapa saya tu? Afiqah. Muhammad Mukri. Ya, silakan Mukri. Baca. Muhammad Al-Asad. Al-Asadu. Okey. Al-Asadu. Salwa. Okey. Al-Kursiyu. Bagus. Al-Madrasah. Bagus. Terima kasih Mukri ya. Itu ialah contoh-contoh nama ya. Kalau nama-nama yang sebegini mula ayat, kita panggil dia jumlah ismiah ya. Ayat yang dimulakan dengan kata nama ya. Kalau awak tengok dekat situ nama khas Muhammad dengan Salwa. Ada tak alif lam? Tak ada. Tapi kalau kata umum ada alif lam. Kamu ada belajar dalam bahasa Melayu ya, kata nama khas dengan kata nama umum. Contohnya Al-Asadu tu singa. Ya, Al-Kursiyu tu masuk Al-Kursiyu. Kerusi. Pandai, bagus. Al-Madrasah tu? Sekolah. 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 Pandai, halus je. Suara siapa tadi tu? Suara budak perempuan halus ya. Okey. Siapa saya tu? Ke Mirudin? Umi Zara. Umi Zara. Tahniah Umi Zara ya. Al-Madrasah, Al-Wataniyah, Desa Jasmin. Ya, sekolah kebangsaan Desa Jasmin. Jadi kalau awak tengok kat situ contoh kata nama, bila nama khas Muhammad Salwa tak ada alif lam. Ya. Tapi kalau kata nama umum ya, ada alif lam ma'rifah, dinamakan alif lam ma'rifah. Al-Asadu, Al-Kursiyu, Al-Madrasatu. Jadi boleh tambah alif lam ya. Kata nama khas tak ada. Al-Umi, Al-Azhara tak ada. Okey, yang seterusnya, yang ni contoh isim isyarah pula lah. Isim isyarah. Isim isyarah pun kita dah bincang hari tu ya. Bagi kepada dua juga. Satu isim isyarah untuk dekat. Satu lagi kata tunjuk untuk jauh. Ya, jauh. Kalau yang dekat tu haza. Siapa nak baca yang dekat? Yang dekatnya. Kata tunjuk dekat. Saya. Okey, silakan. Silakan. Haza. Ni. Bagus. Haula. Bagus. Bihi. Bagus. Hatani. Bagus. Haula. Haulai yang ramai ya, kalau ramai. Okey, kenapa dia bezakan warna biru dengan warna pink tu? Yang warna pink tu untuk apa? Perempuan. Pandai, bagus. Yang warna pink tu untuk perempuan ya, yang warna biru tu untuk lelaki. Okey, itu ialah kata tunjuk untuk dekat ya. Okey, ini kata tunjuk untuk jauh. Siapa nak baca? Saya. Silakan saya tu. Siapa saya? Nama? Alis. Silakan. Zalika. Okey. Zanika. Bagus. Uika. Ulaika. Ulaika. Bagus. Terusnya? Ika. Bagus. Tanika. Bagus. Ulaika. Ulaika. Okey, terima kasih ya. Tolong baca ya. Jadi kawan-kawan lain yang tak tahu baca ataupun kawan lain yang tak lancar baca, boleh dengar daripada bacaan awak, dapat awak pahala. Ini contoh ayat hari itulah. Kita dah belajar dah. Nampak tak yang berwarna merah tu semuanya kata nama. Ya, semuanya kata nama. Huwa ya. Yang warna merah awak tengok yang berwarna merah tu al-ummu ya. Kemudian haza untuk isim isyarah, antuma tu dhamir, kata ganti nama ya. Al-atfalu, kanak-kanak, tu kata ganti nama yang ada alif lam ya.
Semua ayat ni dimulakan, ya, semua ayat ni dimulakan dengan apa kelas? Dimulakan dengan apa? Kata Namaan. nama, ya. Kata nama. Okey, itu sedikit ulang kaji tajuk pada minggu-minggu sebelum ni. Jadi pada hari ini, ya, kita teruskan pula dengan jumlah fi'liyah. Ya, jumlah fi'liyah. Sebelum ni jumlah ismiyah, ya. Ini jumlah fi'liyah. Okey. Awak dah fahamkah jumlah fi'liyah tu ayat yang dimulakan dengan kata apa? Kata apa? Kata kerja. Kata kerja, senang je, lebih kurang macam kata nama. Cuma bezanya ayat tu dimulakan dengan kata kerja, ya. Okey, contoh kata kerja yang awak tengok dekat sini, ya. Bukan nama orang. Bukan nama orang. Awak tengok ayat tu. Kalau ayat tu dimulakan dengan bukan nama orang ataupun bukan apa-apa kata nama, bukan isim isyarah, bukan domir. Jadi itu ialah ayat kata kerja, ya. Ayat dimulakan dengan kata kerja. Okey. Kemudian yang kedua, perkataan 3 huruf. Tengok ni. Bagus ustazah ni bagi tips, ya. Perkataan 3 huruf atau ada tambahan huruf di depan atau di belakang. Mufrad. Mufrad tu maksudnya seorang, satu. Ya. Okey. Contohnya kharaja. Awak tengok kharaja. Kharaja tu ada berapa huruf? 3. Nampak? Ustazah tu bagi tips. Ya, Ustazah tu bagi tips 3 huruf. Kharaja. Maknanya kalau ayat tu dimulakan dengan kharaja Hamzah ila suq. Hamzah pergi ke pasar. Tapi ayat tu dimulakan dengan kharaja, itu ialah jumlah fi'liyah. Senang ke susah? Senang ke susah nak kenal ni? Senang. Bagi tips. Kemudian ustazah tu bagi lagi ada tips tambahan huruf di depan. Okey, syaroba ditambah ya. Tambahan huruf dia ya. Yashrobu. Asal dia syaroba, minum. Tapi bila dia fi'il mudhari' dia jadi yashrobu. Ini pun kata kerja. Contoh ayat. Yashrobu Umar al-laban. Ya. Yashrobu Umar al-labana. Maksudnya Umar minum susu. Umar baby lah ni, baby, ya. Bukan Umar kelas kita ni dah besar. Tapi ada dia orang besar minum susu kan. Ada je, ya. Susu Jadi kurma ada kot. Susu ada? kurma. Susu kurma ya untuk kesihatan. Alhamdulillah. Kurma ada ke susu kurma? Saya ada, saya suka minum. Betul lah. Ni ayah kayu bersikal laju, sehat, ya. Okey. Kemudian dia bagi tips lagi. Tambahan huruf di depan atau di belakang. Awak tengok di belakang pula. Qaraat tu. Ya, awak tengok qaraat. Ini untuk perempuan. Ya, qaraat. Dia asal dia qara'a, baca. Tapi bila ada ta, qaraat untuk perempuan. Ya, qaraat afiqah al-kitaba. Afiqah membaca buku. Jadi ayat tu adalah ayat fi'liyah. Ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah sebab mula dengan kata kerja. Okey, setakat ni tips yang dia bagi tu faham tak? Tips yang dia bagi tu faham tak? Faham, Maksudnya ada tambahan huruf kat depan dan juga kat belakang. Tambahan huruf tu pada kata kerja tu. Okey, baik, kita tengok contoh-contoh ayat dia, ya. Contoh-contoh ayat jumlah fi'liyah. Siapa nak baca yang pertama? Saya apa, Amiruddin ke apa? Suara korang bila dalam Google Meet ni sekat-kat sama je, ya. Saya Zulfaqar. Kat kelas ni boleh lah kena pasti. Siapa? Zulfaqar. Okey, silakan Zulfaqar. Ayat yang pertama. Kharaja Ahmad minal masjid. Okey, dekat mana kata kerja situ? Sebutkan mana satu kata kerja dia. Yang mana? Kharaja. Bijak. Tahniah ya. Tahniah Zulfaqar. Okey, bagus. Ayat yang kedua. Siapa nak cuba baca? Saya. Siapa saya tu? Hamzah, silakan Hamzah. Ayat yang kedua. Yashrobu Talha asirul manja. Melayu dia? Talha Talha sedang minum jus mangga.
Bagus, pandai, bijak ya. Jadi dekat mana kata kerjanya? Mana satu kata kerjanya? Yashrobu. Yashrabu. Tolha tu kata kerja ke kata nama? Tolha. Kata nama. Pandai, bagus, dah kenal. Tahniah ya. Okey, Ada- siapa nak? Apa Okey, maksud Tolha ha? nama orang lah, Talha. Saya Tolha, jarang dengar nama nama Tolha. Kalau kamu nak tahu apa maksud Talha, tanya Ustaz Tolha. Kenal tak Ustaz Tolha? Kenal. Kamu panggil dia Ustaz Toha kan? Ya, Betul tak? Kamu panggil dia Ustaz Toha kan? ya. Nama sebenar dia Tolha. Nanti kalau kamu rajin WhatsApp tanya apa maksud nama Ustaz. Setahu saya Tolha ni nama seorang pemuda Islam pahlawan Tolha ni memang nama yang baik lah ya. Okey, ayat yang ketiga siapa nak baca? Saya nak perempuan sebab ini ayat perempuan. Siapa nak baca? Perempuan. Ayat yang ketiga. Aisyah Umairah ada? Ada, silakan Aisyah Umairah baca ayat yang ketiga. Qira'at Siti Qur'anul Karim. Laju dia Siti. Siti telah membaca Al-Quran. Bagus Aisyah. Ya, okey Aisyah, mana dia kata kerja yang mana? Kata kerja yang mana? Qira'at Pandai, bijak. Kata nama yang mana? Kata nama. Siti. Pandai. Tahniah Aisyah. Bagus Aisyah ni Okey. Kemudian ayat yang terakhir. Siapa nak baca? Ada tak Muhammad Zakirin ada? Muhammad Zakirin ni. Ada nama ni. Senyap ni. Dia pakai logo hackers ni. Ada Zakirin. Saya nampak dia. Macam mana aku nampak pula? Kita dalam Google Meet kan. Nampak nama dia ni. Orangnya ada ke tak ada? Saya nampak ikon dia. Ikon hackers. Okey. Siapa nak baca ayat yang terakhir? Zakirin ada? Zakirin ni senyap. Zakirin ni kadang awak online tapi awak tak berada depan skrin ya. Rugilah Kalau nak belajar Arab ni sendiri susah. Kena belajar berguru. Senang sikit Ustaz terang. Tak apalah. Hafikah ada? Hafikah. Nur Hafikah. Okey, silakan Hafikah baca ayat yang terakhir. Yal'abu al-atfa luqawwatu qutawatul qadami. Pandai. Okey. Melayu dia apa? Kanak-kanak. Kanak-kanak sedang bermain bola sepak. Pandai. Bola sepak ke bola sepak? Sepak ke sepak? Sepak. Sepak lain. Sepak tu kau ambil bola aku sepak dengan tangan lu Okey, jadi kat situ mana kata kerja mana satu Fika? Kata kerja yang mana? Sebut. Mana satu kata kerja? Yal'abu. Okey, apa saya aku berbisik pula yal'abu tu betul lah yal'abu tu kata kerja Al-atfal tu kata nama kanak-kanak ini kata nama yang ada alif lam yang kita belajar tadi ada alif lam. Okey. Setakat ni boleh faham? Boleh. 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 Okey, boleh. Boleh Okey, baik. Kemudian latihan. Sedikit latihan yang ada di situ. Okey. Sedikit latihan yang ada di situlah Okey, kalau awak tengok latihan yang dekat sini ada 5 ayat. Tengok betul-betul ada 5 ayat Ada 5 ayat, kemudian dekat bawah dia ada 2 kotak. Ada berapa kotak? 2 kotak. Okey. Di mana ayat ni awak kena kategorikan dia. Awak kena kategorikan ayat ni. Ayat ni dalam jumlah ismiyah ke dalam jumlah fi'liyah. Okey. Untuk latihan ni saya nak buat secara lisan. Siapa yang nak cuba? Baca ayat. Baca ayat, kemudian selepas saja awak baca ayat tu,
Awak beritahu saya. Yang ni ayat jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah? Siapa nak cuba? Salah, Saya. jangan takut. Salah tu ialah belajar. Salah tu belajar. Ya? Siapa nak cuba? Saya Zulfakar. Zulfakar ya. Zulfakar. Kejap sebelum Zulfakar jawab, saya nak tengok nama-nama murid lain ya. Murid lain yang ada tapi dia bersembunyi di bawah kubu ya, kubu. Tengok dalam people. Dia bersembunyi di bawah kubu. Tengok dalam people Ustaz. Sabar. Kita lihat siapa yang kena ya. Ini internet slow sikit ni sebab hujan ya. Tadi pun baru je habis hujan. Bila saya klik tu dia buffering sikit ya. Lama-lama ni nak check nama ni ya, kalau ada murid tahun 6 Ali nak cuba pun boleh ya. Ada murid 6 Ali, senang je baca ayat kemudian beritahu saya jawapan, beritahu pada kelas ya. Jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah ya. Umar Zulkarnain ada. Umar Zulkarnain ada. Senyap juga ni. Ni dalam bersembunyi kan ni dalam kubu bawah tanah ni kemang ni. Saya nak cuba. Amiruddin ada Amiruddin? Ada Amiruddin? Ada. Silakan Amiruddin. Ayat yang pertama. Silakan. Makanan kan? Tengah makan. Tengok. Taqra'u Maryam Al-Quran. Okey, jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Apa benda tu? Ya, je kena sedengar ya tu je boleh betul-betul. Jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kenapa awak cakap jumlah fi'liyah? Sebab ayat tu dimulakan dengan kata kerja. Pandai, bagus. Tahniah. Ya, tahniah. Bagus. Tahniah kepada Amiruddin. Hebat. Okey, ayat yang kedua. Ahmad tu. Siapa nak baca? Saya nak. Silakan. Fakarudin. Tak saya. Fakarudin pula. Saya Zulfakar. Zulfakar. Okey, silakan Zulfakar. Okey. Ahmadu yaktubu ad-dars. Okey. Okey. Jumlah apa? Jumlah ismiah ke jumlah fi'liyah? Al-jumlah al-ismiyah. Kenapa awak panggil dia jumlah ismiah? Sebabnya kata nama tu kat depan. Apa dia kata nama apa tu? Apa nama dia? Ahmad. Pandai. Saya dah check dah. Ketiga ni saya dah jumpa sebenarnya. Okey, bagus. Ya. Bagus Zulfakar ya. Mantap. Okey. Kenapa pula kali ni tertekan pula ni ya? Okey, ayat yang ketiga. Siapa nak cuba? Saya. Siapa saya? Lepas suara Hamzah tu siapa? Kalis. Okey, Kalis. Silakan Kalis. Yang tak kulu. Tak kulu tu. Yang tak kulu. Kita ambil dari kanan. Ayat Mauzan. Silakan. Tak Kali. kulu Syah Mauzan. Okey. Jumlah fil apa ni? Fi'liyah. Pandai, bagus ya. Tahniah Mak Khalid ya. Sebab apa awak cakap tu jumlah fi'liyah? Mula-mula dengan kata kerja. Tak kulu tu ialah kata kerja ya. Tak kulu tu ialah kata kerja. Okey. Kalau awak tengok dekat situ, awak faham tak maksud ayat ni? Faham tak maksud ayat? Tak faham kan? Kalau ikutkan awak tak faham maksud ayat. Tapi satu perkembangan yang bagus awak kenal. Awak kenal yang itu ialah kata nama ataupun kata kerja. Baguslah ya. Sebab bahasa Arab ni memang kena banyak rujuk makna ya. Tapi walaupun awak tak tahu maksud dia, tapi awak tahu itu jumlah fi'liyah ya. Takulu Aisyah mauzan. Aisyah makan pisang maksud dia ya. Aisyah makan pisang ya.
Okey, yang itulah jumlah fi'liyah. Patutnya mauzan tu ialah mauzan lah sebenarnya. Yelah, tapi bahasa Arab dia berubah. Baris dia berubah berdasarkan kedudukan di dalam ayat. Itu nanti kamu akan belajar dengan lebih lanjut lah. Sekarang ni objektif saya kamu kenal jumlah fi'liyah dengan jumlah ismiyah je dulu. Okey, baik. Ayat yang keempat. Siapa nak cuba? Siapa nak cuba ayat yang keempat? Siapa cuba? Apa sini Afif Elai. Ada Afif Elai? Afif Elai kalau saya masuk buka Google Meet dia orang pertama masuk link Afif Elai ada? Mic dia rosak. Mic rosak lagi daripada hari tu sampai sekarang. Allahu Akbar, kesian. Setiap kali cikgu tanya mesti je. Dan satu pun setiap kali cikgu lain buat Google Meet mesti je tanya dia pula. Tapi mic dia rosak tak boleh cakap. Banyak kali. Maknanya cikgu-cikgu lain pun dah tahulah yang mic dia rosak. Lepas tu kasih dia pula soalan. Macam mana nak jawab kalau mic rosak? Yang tulis lah Yang tulis boleh jawab lah. Okey, ayat keempat siapa nak cuba jawab? At-Tilmiz tu. Siapa? Umi Zara ada? Umi Zara? Ada. Umi Zara ni penterjemah Jepun kita. Ada Umi Zara? Ada. Okey, Umi Zara silakan ayat yang keempat. Altivizu Okey. yutali fi mutoli. Musalla. Musalla. Okey. Jumlah ismiyah ke jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah. Sekali lagi kuat sikit, tak dengar. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah jawapan awak. At-Tilmiz. Dekat Al-Tilmiz tu ada tambahan alif lam tu. Yang kita belajar itu tambahan alif lam ma'rifah ni untuk kata nama. Jadi jawapan awak tu awak betulkan, bukan jumlah fi'liyah. Apa jawapan dia? Al-jumlah lismiyah. Pandai, bagus Umi Zara, tahniah yang ni ialah ayat yang dimulakan dengan kata nama. At-Tilmiz, murid tu kata nama bukan kata kerja. At-Tilmiz yusalli fil musalla, murid-murid solat di tempat solat lah, dewan solat lah, surau di surau. Tu maksud dia. Okey, bagus tak apa, salah tak apa, belajar Lepas ni Umi Zara ingat bila ayat tu dimulakan dengan alif lam al. Itulah kata nama. Kata nama ialah jumlah ismiyah. Kalau ada soalan dalam JPKK, dia suruh kenal pasti, dia suruh suaikan. Saya harap awak boleh kenal dengan betul. Kali ni jangan salah Waktu belajar ni tak apalah salah. Tapi dalam peperiksaan awak ingat balik apa yang Ustaz pernah terangkan, cara nak kenal jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Okey, ayat yang terakhir. Saya. Okey, silakan. Hamzah. Sabar, Hamzah tunggu. Okey, silakan. Al-Ustaz kharaja minal fasli. Ayat apa? Jumlah apa? Al-jumlah ismiyah. Kenapa awak panggil dia jumlah ismiyah, Hamzah? Sebab depan dia ada alif lam. Kata nama alif lam. Al-Ustaz kharaja. Kharaja tu keluar. Minal fasli, keluar dari kelas sebab nak terkencing kot. Tak tahan tu. Sebab lain. Okey, Ustaz naik kelas lain. Okey Okey, jadi nanti kalau saya bagi semula latihan ni nanti saya harap semua letak jawapan yang betul. Dah bincang ni jangan dah bincang lepas tu bila hantar lah salah juga. Astaghfirullahalazim. Jadi boleh tengok jawapan-jawapan yang tadi kita bincangkan. Begini caranya bila letak. Nampak tak skrin tu? Ini yang ditulis warna merah. Yang ditulis warna merah tu jawapan lah jawapan tu. Okey tak boleh tengok lama-lama nanti. Kalau lama-lama nanti awak senang lah awak soalan bocor nanti saya nak tengok awak bubuk. Okey, kemudian
susun ayat dalam bahasa Arab ya. Bila sudah tahu jenis ayat, mudah untuk buat soalan susun ayat. Untuk susun ayat, pilih buat ayat namaan iaitu jumlah ismiyah. Ini lebih mudah. Ini tip daripada Ustazah tu. Ya. Kalau ada dalam UPKK ya, kalau ada dalam UPKK, dengar betul-betul ni tips ya. Kalau dalam UPKK ya, soalan susun ya. Biasa tak tengok soalan susun ayat? Biasa dah. Dari darjah 1 hingga 5 soalan itu mendukung. Dalam bahasa Melayu pun ada soalan susun ayat ya. Masa awak darjah 4 dulu ada tak soalan akhir tahun bahasa Arab susun ayat? Ada kan? Ada ni dalam soalan tahun 4 dulu ya. Soalan akhir tahun, pertengahan tahun, kelas agama petang pun silap saya ada soalan susun ayat. Jadi Ustazah ni bagi tips ya. Untuk susun ayat, pilih ayat namaan ataupun ayat yang dimulakan dengan kata nama. Ini lebih mudah dia kata. Maknanya dalam ayat tu, dalam ayat yang tak susun tu awak cari dulu nama. Mana dia Salwa, mana dia Ahmad, mana dia Zulfaqar, mana dia Hamzah. Ada nama tu. Ada nama tu awak terus tulis yang tu dulu. Tulis dulu Zulfaqar. Kemudian lepas kata nama barulah kata kerja. Kalau soalan apa dia? Saya pun tadi nak cari jawapan tadi pun yang kedua saya apa ni buat macam tu juga, macam tips ni. Bagus. Itu antara tips lah jadi kalau soalan susun ayat, tips dia dalam banyak-banyak perkataan tu awak cari dulu mana kata nama. Kata nama awak dah kenal tadi. Ya. Contohnya yang ada alif lam, al. Satu lagi isim isyarah yang haza, hazihi semua tu, itu semua kata nama. Ya, kemudian yang nama orang lah. Okey. Baik. Okey ya. Ini ialah contoh kata nama yang ada alif lam. Awak tengok yang belah kiri tu, ya. Yang belah kiri tu. Inilah contoh kata nama yang ada alif lam. At-talibah, at-tabibu, al-muallimu, al-ustazu. Yang sebelah tu, okey, yang sebelah tu ialah kata sendi. Ni, ya, tips mudah susun ayat. Ataupun kata hubung. Ya, kata hubung. Ya, tips mudah susun ayat. Tulis yang berikut ikut aturan. Ustazah ni ajar, dia bagi tips ya. Yang pertama, tulis nama orang dulu. Ya, bila ada soalan susunan ayat, tulis dulu nama orang. Tulis dulu, cari dalam banyak-banyak kata tu mana nama orang. Okey, ambil tu dulu. Letak yang tu dulu. Tulis. Kemudian, cari kata kerja. Ya, tulis kata kerja. Ya, lepas nama orang, kata kerja. Kata kerja tadi Ustazah dah bagi tips. Apa dia? Yang dimulakan dengan yang ada 3 huruf. Contoh macam kharaja, kataba. Dan juga apa ni? Dan juga ada tambahan huruf belakang dan juga ke depan. Yes, bijak. Ingat pun lagi. Ya. Jadi awak dah dapat nama orang. Lepas nama orang diikuti dengan kata kerja. Kemudian yang ketiga dekat situ, dia kata tulis kata sendi. Kata sendi ini contohnya. Ila, ala, min, fi. Ini contoh kata sendi. Ila tu ke. Ala, atas. Min, daripada. Fi, pada ataupun dalam. Itu maksud dia. Ya. Tulis kata sendi. Kemudian yang keempat, Ustazah tu cakap, tulis perkataan yang berbaris bawah di hujung. Pandai. Bagus ya tip ni. Dia kata, cari perkataan yang ada baris bawah di hujung. Okey, contohnya, kata nama ya. Dekat sini at-talibatu kharajat. Ya, kharajat. Saya buat ayat saya sendirilah. At-talibatu kharajat ila. Ya. Murid itu keluar. At-talibatu zahabatlah. At-talibatu zahabat, pergi. Ila madrasati, baris hujung. Lepas je kata sendi ni, ayat tu ada baris bawah. Ilal madrasati, ilal maktabati, ilal mal'abi, ke padang, ya. Ila syati'il bahri, ke tepi pantai. Faham tak ni? Boleh faham tak?
Boleh. Boleh. Nanti kita tengok contoh ayat lah. Saya bagi konsep dulu Okey, ini contoh. Ini contoh. Okey, contoh yang tadilah tips tadi. Okey, yang warna hitam tu tak susun. Yang warna hitam tu tak bersusun. Fi yajlisu al-fasli Zaidun, tak bersusun. Yang warna merah tu disusun. Kalau mengikut tips tadi, yang pertama cari dulu kata nama. Dekat situ kata nama orang. Apa dia? Zaidun. Ambil dulu Zaid, tulis. Okey. Kemudian tips tadi, lepas kata nama, letak kata kerja. Kata kerja tadi yang tadi awak belajar, tips dia ialah dia dimulakan dengan 3 huruf. Kharaja, jalasa contohnya. Ataupun ada tambahan sebelum dan juga selepas. Tambahan huruf. Kat sini, yang awak tengok, jalasa ditambah jadi yajlisu. Jadi letak kata kerja nombor 2. Okey, faham tak setakat ni? Faham tak? Faham. Okay. Kemudian tips tadi, tips susun ayat tadi, yang ketiga letak kata hubung. Kata hubung tadi yang ila, fi, min, ala. Okey, dekat sini dia pakai fi. Ambil fi, letak fi. Okey, boleh? Boleh. Kemudian tips yang terakhir tadi, tengok balik tips yang keempat. Tulis perkataan yang berbaris bawah di hujung. Okey, tengok dia baris bawah yang hujung. Mana dia baris bawah hujung? Perkataan yang dia baris bawah di hujung. Faham. Fasli. Okey. Letakkan al-fasli tu selepas kata hubung. Jadilah dia jawapan susun ayat yang tepat. Alhamdulillah. Walaupun awak tak tahu apa benda maksud ni. Tahu tak apa maksud ayat ni? Tak. Walaupun awak tak tahu maksud ayat ni, tetapi bila masuk je bab soalan tuliskan susunkan, awak boleh jawab pakai tips tadi. Tips yang pertama, cari kata nama orang. Tips yang kedua, cari kata kerja. Kata kerja tadi sama ada yang 3 huruf, kharaja, zahaba, jalasa, ataupun yang sebelumnya ada huruf tambahan ya, ataupun di hujungnya ada tambahan lain, huruf lain. Kemudian lepas kata nama, baru letak kata hubung. Kata hubung ataupun kata sendi. Kata apa sendi? Kata sendi bukan kata sendi Ustaz Rosandi. Bukan sendi, kata sendi lain. Kata sendi ataupun kata hubung. Lepas kata hubung, awak cari perkataan ataupun kalimah yang hujung dia berbaris bawah. Begitulah tips mudah sekiranya awak nak menjawab soalan susun ayat. Boleh faham tak boleh faham? Boleh. Jadi dekat sini ada latihan. Kalau setakat belajar tak ada latihan, nanti awak cepat lupa. Hari ni dah bagi tips, lepas tu esok lupa. Okey, saya bagi awak tempoh masa 2 minit. Boleh 2 minit? 2 minit buat apa? Jawab soalan tu yang kat skrin ni. Baiklah. Soalan ni ialah susun perkataan berikut menjadi ayat yang sesuai. Seperti contoh. Contoh tu ada kat atas. Ila al-madrasati huwa yazhabu. Jadi al-ijabah yang warna merah tu jawapan. Kalau ikut tips tadi, cari kata nama. Kata nama kat sini dia pakai huwa. Huwa tu ialah domir. Domir dia kata nama. Dia letak dulu huwa. Lepas huwa, dia cari kata kerja. Kata kerja, zahaba ada tambahan huruf jadi yazhabu. Nampak tak ni? Nampak tak? Warna merah tu? Nampak. Okey. Kemudian lepas kata kerja, tips dia cari kata sendi. Kata hubung. Kat sini ila. Kata hubung tadi ila, ala, fi, min. Okey, yang ni ila. Kemudian lepas kata sendi, tips dia ialah cari perkataan yang hujungnya baris apa tadi? Baris apa? Bawah. Okey. Susun jadi ayat yang lengkap sebegini. Markah penuh dah. Okey, baiklah. Kalau macam ni confirm.
Boleh kita cuba tak? Tak apa, salah tak apa ya. Salah bila salah tu nanti dia belajar. Boleh tak kita cuba dulu? Boleh. 5 soalan ni, 5 ayat ni saya nak awak susun. Berapa masa yang awak perlukan? Berapa lama? Cuba buat. Ataupun saya bagi masa 5 minit, boleh? 5 minit. Cuba tulis dalam buku nota tu, buku nota yang conteng tu. Boleh. Okey ya. Tak apa ya. Nanti habis je 5 minit saya kita bincang ya. Okey. 5 minit bermula sekarang. 2.55 pukul 3. Pukul 3 kita semak jawapan. Okey, buat sekarang. Saya tak akan bagi maksud ya. Saya tak akan bagi maksud ya. Apa maksud al-idarah, apa maksud malu, saya tak akan bagi maksud. Tapi awak cuba susun ayat ni berdasarkan tips yang kita bincangkan tadi. Ya. Tengok betul-betul. Mana dia kata nama, mana dia kata kerja, mana dia kata hubung. Mana dia ayat, mana dia perkataan yang hujung dia baris bawah. Okey, tengok 5 minit. Cuba buat semua. Dua minit lagi. Ada yang dah jawab sampai soalan 4? Ada? Kalau ada yang dah jawab sampai soalan 4, raise hand. Saya tengok raise hand. Tak ada seorang pun raise hand lagi. Ada? Yang dah jawab sampai soalan 4? Saya tengah buat soalan 4. Okey. Patut letak raise hand tengah buat. Internet slow hari ni Saya nak buka. Nak display people pun lambat sikit.
Okey, ada yang dah siap? Ada yang dah siap? Dah. Okey, bagus cepatnya. Internet slow. Okey, sama Syah. Saya punya pun Syah. Slow juga Syah. Syah duduk mana Syah? Syah duduk mana? Kat sini dah hujan dah berhenti ya. Tapi slow juga. Saya pun buffering. Okey. Dah siap Dah. Okey. Ada yang belum siap? Saya dah siap dah. Syah dah sampai ayat 5 Okey. Siapa nak bagi jawapan nombor 1? Saya. Salah pun tak apa, kita belajar. Saya Zulfaqar. Okey, silakan Zulfaqar. Cuba awak baca ayat yang awak susun nombor 1 tu. Okey, baiklah. Ayat. A'mal. Kal al-idarah. A'mal ana fi al-idarah. Okey, sikit lagi Zulfaqar. Sikit lagi. Sikit lagi, betulkan sikit. Saya Ustaz. Betulkan sikit. Bagi Zulfaqar cuba betulkan ni. Sikit lagi nak betul tu, Zulfaqar. Sikit, Zulfaqar. Cuba tekan. Dengar tak? Boleh. Saya apa ni letak ana tu kedua. Saya nak awak letak domer. Domer yang pertama. Kata ganti nama. A'mal. Okey, cuba baca sekali lagi. Domer tu letakkan yang pertama. Baca sekali lagi. A'mal ana fi Bukan. Amal tu lah kata kerja. Saya nak awak letak domer kata ganti yang kata ganti nama yang pertama. Cuba. Sekali lagi. Tukar. Tukar je. Yang mula-mula tu je. Yang lain tu dah betul lah.
Dapat tak? Awak faham tak ni? Boleh? Cuba ni, okey, siapa nak bagi jawapan lain? Saya. Okey, cuba jawapan awak. Awak dengar tu Zulfaqar. Okey, cuba dulu Hamzah. Ana a'malu fil idaroti. Pandai. Faham. Bagus. Itu yang paling tepat. Itu maksud saya tadi Zulfaqar. Ana tu letak mula-mula. Ana tu ialah domir. Ana a'malu. Ana a'malu fil idarah. Itu jawapan paling tepat ya. Ana a'malu fil idarah. Yang lain dapat tak yang lain? Dapat. Dapat Yang lain betul ke salah? Saya dah bagi jawapan tu, yang lain betul ke salah? Betul. 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 Tapi bila saya suruh baca ayat sendiri takut pula. Jangan takut ya. Okey, cuba yang kedua. Siapa nak cuba? Saya. Siapa? Farhani. Ya, silakan. Farhani. Allah, ada Farhani. Okey, silakan. Zaidin roja'a min ma'ami. Ya Allah, ya Tuhanku. First time cuba terus. Betul. Zaidun. Okey, dengar semula ya. Yang lain check jawapan dia. Zaidun roja'a. Zaidun kata nama. Roja'a kata kerja. Ya. Minal. Min. Min tu kata sendi ataupun kata hubung. Mata'ami. Ya. Zaid pulang dari kantin. Tahniah, bagus Fahmi, bagus. Mantap Fahmi, bagus. Okey. Yang seterusnya, nombor 3. Siapa nak cuba? Saya. Siapa tu saya? Kalis. Kalis tadi. Okey, Kalis. Silakan Kalis. Silakan. Maryam Okey. tadrusu Bagus. fil fazli. Tepat. Mantap. Memang mantap ya. Maryam tadrusu fil fasli. Tepat. Maryam nama orang, tadrusu belajar, kata kerja ya. Fil fasli, fi dalam. Fasli tu kelas. Okey, tepat sekali. Okey. Siapa yang lain semua buat betul tak tu? Betul. Ya. 2-3 orang jawab betul tu ya, macam takut-takut je. Okey, tak apa ya. Okey, ayat yang seterusnya, yang keempat. Dekat sini tak ada kata nama khas, tapi ada kata nama alif lam ma'rifah. Macam mana cuba? Nombor 4. Sama 4. Cepat, jangan takut. Ya, silakan. Fakarudin. Zulfaqar. Tadi sebut Fakarudin. Fakarudin ada tak ni? Ada. Senyap dia, tak menyaut pun walaupun saya tersalah sebut. Okey, Zulfaqar silakan. Al-atfalu. Okey. Al-atfalu. Okey. Yal'abuna. Bagus. Kuratu al-qadam. Pandai. Bijak kali ni anda hebat. Mantap sekali ya. Al-atfalu yal'abuna kuratul qadami. Kanak-kanak itu bermain bola sepak. Ya, tepat sekali kali ni Zulfaqar menebus kembali ya kekecewaan pingat emasnya di peringkat yang pertama tadi. Bagus. Yang lain betul tak? Betul. Betul. Okey. Bagus. Okey. Betul. Ini sebab kenapa saya salah pada nombor 1. Kenapa? Sebab saya tak tahu nama. Sebabnya Akmal tu macam nama orang. Kau ingat Ahmad tu nama orang. Allah. Jadi satu Ana tu saya tak, Ana tu macam nama kerja. Ana tu domel lah. Huwa, huma, hum. Ya, huma, huna. Anta, antuma, antum. Ana, nahnu. Tu domel, kata ganti nama. Saya fikir nak faham macam mana sebab lagi pun kata kerja pun saya tak tahu pula macam mana disambung dengan ayat. Dia macam mana? Sebab dia sebenarnya apa? Yang pertama tadi kata kerja tu sebenarnya asal dia amila, 3 huruf amila. Tapi kan dalam tips tadi ada tambahan huruf sebelum ataupun selepas. Yang ni dia tambah alif, a'malu.
Saya tak tahu Ya, kan. Alhamdulillah. Saya tak tahu Okey. huruf apa yang boleh bertambah. Tak apa, ya. Biar salah sekarang. Salah sekarang ni awak akan jadi lebih teliti dan lebih faham. Sebab awak, aku pernah salah ni, ya. Kali ni aku tengok betul-betul. Okay. Yang kelima, siapa yang cuba yang kelima? Saya. Siapa saya? Kalis. Kalis lagi. Kau ni, baguslah kau kalis hari ni. Selalu kau senyap je kan. Orang lain. Mukri ke, yang perempuan pun boleh. Perempuan ni ada saya dengar ada 3 orang, Farhani, Farhani, Umi Zara, Aisyah, ada lagi perempuan kelas saya. Nombor 5, senang nombor 5 ni. Saya nak Ustaz. Lelaki, perempuan. Perempuan. Heroin, kelas saya, heroin. Heroin. Mana? Heroin kelas saya. Takkan 3 orang je, takkan 4 orang je, takkan Afika, Farhani, Umi Zara dengan Aisyah je. Siapa selalu? Kasih dia, kasih. Kasih ada? Kasih tadi macam ada masuk. Terkeluar kan? Mungkin internet tak stabil. Kasih. Iris ada Iris. Keluar juga. Keluar Keluar juga. Oh, tadi dia ada masuk tadi ya. Ais Dayana, ada Ais Dayana. Ais Dayana tadi ada masuk, betul dia bagi mesej dia tiba ada hal. Sekarang ni ada tak? Ke dah terkeluar? Ada. Ada Ais Dayana, ada. Tak apalah, kalau gitu saya panggil ada Ais Dayana, ada. Ais Dayana mana? Ya. Okey, Ais Dayana cuba jawab nombor 5. Cuba. Ya. Okey. Muhammadu Okey. Koma Mina Naumi. Pandai, tepat sekali. Oh, bagus Ais Dayana, mantap Ais Dayana. Walaupun kena panggil nak bagi jawapan tapi jawapan awak tepat ya. Muhammadun minan naum ya. Muhammad bangun daripada tidur. Sebenarnya ayat dah tersusun ya. Ayat dia dah tersusun. Sebenarnya kalau ikut soalan ni dah siap susun ya. Tapi tak tentu juga ya. Kalau orang yang tak faham, yang tak tahu tips tadi, mungkin dia tunggang terbalikkan semula. Aduh, dah betul dah ya. Tunggang balik-balik ya. Tapi disebabkan Ais Dayana dia ikut tips tadi, dia tidak mudah terpedaya. Dia tidak mudah terpedaya. Dia pastikan betul-betul ya. Jadi betul ya. Muhammadun qama minan naumi. Itu ialah jumlah ismiyah ya. Boleh juga nak jadikan dia jumlah fi'liyah boleh ya. Qama dulu. Letak qama. Dia jadi jumlah fi'liyah kata-kata dulu. Qama Muhammadun minan naumi. Pun boleh ya. Tapi dekat tips tadi kita belajar untuk buat yang mudah. Betul Ais Dayana. Tepat sekali ya. Kalau kita nak buat yang mudah, kita ikut tips tadi. Kita mulakan dengan kata nama. Sebab kata nama ni lebih mudah dikenali. Ya, nama orang, ada alif lam, domain. Kata kerja ni kadang-kadang mengelirukan. Ya, macam Zulfaqar tadi, keliru a'malu tadi ya. Dia lebih mengelirukan. Ya. Tapi kalau soalan susun tu memang dia nak. Kalau soalan susun tu memang dia nak susun semula menjadi jumlah fi'liyah. Okey, mahu tak mahu memang awak kena letak kata kerja mula-mula. Koma dulu. Tapi tu tak apalah ya. Sekarang ni objektif saya awak boleh susun dengan betul ya. Saya nampak macam setiap wakil-wakil yang saya sebut tadi ya, beberapa orang murid perempuan dan beberapa orang murid lelaki, alhamdulillah ya. Salah sikit tu tak apa ya. Salah sikit tu namanya proses pembelajaran. Okey, boleh faham semua? Siapa yang betul semua tu? Saya. 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 Betul semua. Soalan 1 sampai 5 betul semua.
Betul. Alhamdulillah ya. Dia kalau tak silap saya yang saya tengok kertas soalan bahasa Arab UPKK yang lepas-lepas lah ya. Soalan susun ayat ni memang ada ya. Soalan susun ayat ni memang ada dan dia selalunya di bahagian belakang-belakang. Dia selalunya bahagian belakang-belakang. Awak kena ambil masa lama sikit untuk menjawabnya. Itu sebabnya bila awak tengok dalam jadual peperiksaan UPKK bahasa Arab berapa jam? Bahasa Arab berapa jam? 2. 2 jam. Lama. Lama 2 jam. Sebab ada soalan-soalan macam ni. Soalan-soalan macam ni awak kena analisis, awak kena perhatikan ayat, kena perhatikan betul-betul ya. Saya betul 3, salah 2. Okey Mizara, good girl. Okey, semak balik jawapannya. Saya nak kena tahu lah macam mana. Tak apa, dia pakai awak semak balik Saya nak jawapan. tahu ni ialah bila huruf tu boleh macam mana huruf tu boleh sambung dengan huruf lain. Tu je. Okey, tak apa ya. Ni. Siapa yang tak sempat nak dengar jawapan kawan-kawan tadi, tengok balik jawapan di skrin tu. Awak bandingkan dengan jawapan awak di buku. Bandingkan ya. Nanti betulkan lah ya. Tak kisah tu buku awak. Awak boleh tanda, nak tanda dengan pen pun boleh. Nak tanda pensel boleh. Awak nak padam balik pun boleh. Padam balik tulis yang betul pun boleh ya. Okey. Saya bagi masa 3 minit tengok mana yang dah jawab betul semua pun awak boleh tengok Okey. Kalau dah kata dah, saya pindah skrin lain. Rasa kepada siapa yang dah? Yang tengah semak lah, yang mana yang kata betul semua, mungkin dia tak semak lah. Yang mana yang tadi macam Umi Zara dia beritahu saya tadi dia salah 3, salah 3 terbalik pula ya. Betul 3, salah 2. Okey, yang 2 tu dia nak tengok tu dia nak tengok, dia nak semak. Begitu juga dengan murid-murid yang lain. Aish Dayana betul semua Aish Dayana. Aish Dayana tadi yang jawab soalan nombor 5 tadi. Yang lain betul tak Aish? Ada? Okey tak apalah. Dah tu awak semak je semak saja. Okey, kita pergi ke skrin yang terakhir. Skrin yang terakhir tu dia tulis apa? Skrin yang terakhir dia tulis apa? Syukran jazilan. Apa maksud syukran jazilan? Apa maksud syukran jazilan? Terima kasih. Terima kasih. Okey, terima kasih ya. Okey, jadi untuk tahun 5 ya. Untuk tahun 5 selepas saja Google Meet ni ya, saya nak awak cuba untuk okey, saya nak awak cuba jawab soalan ya. Soalan susun ayat di muka surat 31 buku ni. Buku apa? Buku aktiviti. Buku aktiviti ya kita Sebentar. Buku aktiviti yang tahun 5 lah, yang tahun 6 dia tak ada buku ni tu untung tahun 6 nanti dia boleh terus ulang kaji buku ni Okey, muka surat buku aktiviti, buku aktiviti warna coklat tu soalan susun ayat muka surat 31 dan juga 32. Yang mana? Coklat apa? Yang coklat. Yang coklat, yang ni. Yang ni. Nampak? Oh, dia katalah warna putih Ustaz, coklat tu dia punya yang gambar tajuk. Ya. Yelah, ya kan? Saya nampak coklat je banyak Ingatkan ni. buku apa dah, ingatkan buku apa tadi. Pasal nanti salah buku pula nanti. Tengok betul-betul balik ni, dia pakai banyak coklat ni dekat ni, cetel ni, hiasan-hiasan ni. Putih sikit je. Okey
Saya nak awak jawab soalan muka surat 31 dan 32. Tu je. Soalan muka surat 31 dan 32. Dua muka surat tu saja. Soalan ni pasal susun ayat. Yang sebelum-sebelum tu tak apa. Nanti itu senang, saya rasa boleh buat. Tapi saya nak tengok awak cuba jawab muka surat 31 dan 32 ni dulu. 31 dan 32. Nanti kan saya akan post kerja ni di GC. Saya harap awak dapat lengkapkan. Kemudian nanti macam biasalah, ambil gambar dan hantar. Sebab apa, kalau awak belajar, awak dah praktik, ini sebagai pengukuhan supaya awak akan lebih mahir. Awak akan lebih mahir lagi. Nanti saya takut ni macam hari ni dah terror ni, betul semua ni. Lepas tu bila minggu depan saya suruh balik awak susun ayat, aduh dah banyak salah balik. Sebab apa, bahasa Arab ni kita tak cakap selalu. Bahasa Arab, kalau bahasa Melayu je kita selalu buat. Tapi bahasa Arab ni kita tak cakap selalu. Jadi dua muka surat ni 31 dan 32. Kalau awak tak faham nanti boleh tanya saya lah melalui Dapat WhatsApp. sikit. WhatsApp. Apa dia? Susah sikit. Susah sikit? Yep. Okey, seperti tadi tips yang kita bincangkan tadi untuk susun ayat ni, yang pertama awak cari dulu kata nama. Kata nama awak dah kenal macam mana kata nama. Kemudian cari yang kedua ialah kata kerja. Kata kerja pun awak dah kenal tadi, yang ada 3 huruf tu. Kemudian mungkin ada huruf tambahan di awal ataupun di hujung. Okey, yang ketiga cari kata apa tadi? Kata Sendi. kata sendi. Kata sendi bukan sendi kata sendi. Lepas kata sendi awak cari perkataan yang diakhiri dengan baris bawah. bijak. InsyaAllah yang itu akan bantu awak untuk menjawab soalan susun. Tapi kalau awak tengok semula betul-betul dalam soalan 31 dengan 32 buku aktiviti awak ni, ada juga dia tak bagi kata sendi. Dia tak bagi kata sendi ila, min, kemudian ala, ada juga tapi saya nak tengok kecekapan awak, kemahiran awak menjawabnya. Yang penting awak dapat tips satu kata nama dengan kata kerja tu dulu. Kemudian yang hujung-hujung yang ikut tu awak boleh cuba teka-teka. Awak boleh cuba teka. Dia yang mudah kalau ada kata sendi, tapi ada juga soalan ni tak ada kata sendi. Awak tengok buku aktiviti tu muka surat muka surat 31, awak tengok soalan nombor 6. Tengok tak? Tengok. Tengah tengok ke tak? Tengok. Awak tengah tengok ke tak? Kejap. Okey, awak tengok ni awak tengok soalan nombor 6. Soalan nombor 6. Saya buang ni. Nampak? Okey, soalan nombor 6. Ni. Hiya Al-Quran Al-Lughatul Arabiyah Lughah. Kat sini tak ada pun kata sendi ila, ala, min. Ada tak? Nampak? Nampak tak? Dia nampak iya? Dia nampak iya? Ya kata nama. Ya kata nama. Kena mula ayat tu. Tapi tak apa, saya nak tengok kecekapan awak menjawabnya. Saya tak nak bagi jawapan. Jawapan nanti saya akan tengok di dalam Google Classroom Okey. Faham? Faham. Boleh faham Ni ada soalan? Ada. Ada soalan Kalau tak ada soalan, Tak kita ada. bersurai dulu sebab apa saya nak
bagi masa untuk awak siapkan tugasan ni sebab kelas agama kita kalau ikutkan sampai pukul 4 4 ataupun 4.30 tapi tugasan tu saya akan bagi due date dia esok lah siapa yang siap hari ni lah tapi siapa yang siap esok lah. Jangan tangguh-tangguh lah kalau boleh siap hari ni, siapkan hari ni. Okey, itu saja daripada saya. Selepas ni saya akan bagi tugasan tu di Google Classroom. InsyaAllah saya doakan semoga dapat menjawabnya dengan baik jangan walaupun awak rasa soalan bahasa Arab ni susah tapi saya yakin kalau awak ikut tips tips yang kita bincangkan tadi, insyaAllah akan membantu awak untuk menjawab khususnya soalan susun-susun ayat ni. Okey, ada apa-apa soalan? Ada. Kalau tak ada apa soalan, saya sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Bye Ustaz. Bye. Bye Ustaz. Bye. Ustaz, saya nak tanya lah. Ya? Macam mana nak tahu apa ni ayat tu dia bercampur? Ayat tu bercampur. Ayat kalau susun ayat dia memang campur-campur kan. Dia random mereka. Macam mana nak tahu ayat tu? Ya, contoh apa ni? Contohnya macam macam tu lah ayat tu ada macam haroja tapi ditambah al haroja. Saya takutnya kalau ada soalan kalau ada kata al tu Bila ada al saya susah nak tahu masalahnya Bil. Macam mana nak tahu apa ni? Kalau sebab ni takut kalau tu kata kerja tu kalau 3 huruf saya tahulah tapi takut kalau tambah tu pelik macam al ya saya tak tahu nanti. Kan itu kata nama lah al. Dia nama alif lam ma'rifah. Ya. Dia kalau ikutkan kalau dalam bahasa Melayu kan ada kata nama khas. Kata nama khas ni kata nama orang. Zulfakar, Rosandi lepas tu yang jenis kata nama yang seterusnya kata nama umum. Umum ni hospital, basikal, kereta, kata nama tapi dia kata nama umum. Dalam bahasa Arab pun ada Dalam bahasa Arab dipanggil alif lam ma'rifah untuk kata nama umum. Al-madrasah, as-sayyarah. Jadi ada alif lam je, awak jangan banyak-banyak fikir. Bila ada alif lam je itulah kata nama. Kata nama. Kecuali memang kata kerja tu memang alif lam tapi tak banyak. Al-abu contohnya bermain. Tu je. Lamasa yalmisu. Al-misu. Saya pegang. Tak banyak yang ada alif lam mula-mula kata kerja. Majoritinya kata kerja alif lam untuk kata kerja. Okey, saya harap awak cuba dulu jawab cuba dulu jawab. Nanti soalan muka surat 31 dengan 32 buku aktiviti tu.